Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Untuk hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk unit yang kelima, tenaga. Untuk objektif pembelajaran hari ini untuk tajuk baru ni, cikgu harap di akhir pembelajaran hari ini, lepas cikgu dah terangkan semua, cikgu harap kamu dapat menyatakan maksud tenaga secara jelas dan juga dapat menyenaraikan ada 9 sumber tenaga yang cikgu akan bagi tahu selepas ini, dan juga kamu dapat menyelesaikan latihan yang diberikan. So, ini adalah objektif yang kamu perlu capai lepas kamu dah dengar penjelasan untuk tajuk baru ni. Okey, cikgu harap kamu dapat capai ketiga-tiga ni. Okey, kita masuk pada tajuk yang baru. Okey, apa itu tenaga? Kamu boleh refer ataupun rujuk buku teks sains kamu ke surat 70, okey, 69, 70, 71. Okey, tenaga ni maksudnya adalah seperti yang kamu tengok kat sini ialah kebolehan untuk membuat sesuatu kerja. Okey, macam yang kamu tengok dalam gambar ni. Okey, macam bateri ni. Okey, awal ni dia full charge. So dia ada tenaga boleh bergerak. Tapi bila once dah habis bateri, nampak tak dia jatuh. Ni menggambarkan bila tenaga dia banyak, so dia mampu untuk bekerja yang banyak dengan pantas. Okey, so tenaga ni ialah kebolehan untuk membuat kerja. Adakah tenaga ni diperlukan hanya untuk manusia, haiwan ataupun tumbuhan? Okey, tenaga ni diperlukan oleh semua kehidupan yang hidup, living things, dan juga non-living things yang bukan hidup. Okey, untuk hidupan yang hidup macam manusia, tumbuhan, haiwan, okey, kita memerlukan tenaga untuk kita melakukan aktiviti seharian kita. Sebagai contoh, bila kita nak bergerak, berjalan, bermain, nak belajar, nak solat, kita perlukan tenaga. Okay. So untuk bulan puasa ni sebagai contoh, bulan puasa, walaupun kita tak makan untuk seharian kan, daripada lepas kita sahur sampai kita nak tunggu berbuka, kita tak makan, tapi kita masih lagi ada tenaga untuk kita bertahan seharian tu. Kenapa? Sebab kita dah bekalkan tenaga kita secukupnya masa kita sahur. Okay. So untuk bulan Ramadan ni walaupun kita tak makan tapi kita dah bersahur. Okay, so itu kita punya tenaga kita dah kumpul waktu tu. Okay, melalui makanan. Okay, yang seterusnya, untuk benda bukan hidup pun memerlukan tenaga. Untuk apa? Untuk berfungsi. Okay, sebagai contoh lah, awak nak tengok TV. Jadi bila kita nak tengok TV, TV pun memerlukan tenaga untuk dia berfungsi bagi kita tengok. Okay, bukannya kata bila kita duduk depan TV, terus kita nampak boleh tengok movie, drama, kartun semua. Tak. Kita kena switch on elektrik dulu, sambung dekat TV, so baru boleh kita tengok. Okay, seterusnya, dari mana kita nak dapatkan sumber tenaga ni? Macam mana kita ni, contohlah manusia ni, kita boleh berjalan, boleh bercakap, boleh makan, bermain. Macam mana kita dapat tenaga tu, daripada mana? Okay, so untuk tajuk ni ada 8 sumber tenaga yang cikgu akan bagi tahu. So ini adalah yang beberapanya. Okay. Antara banyak-banyak sumber tenaga ni, yang paling utama diperlukan di muka bumi ini adalah matahari. Okay, ingat matahari ni ialah merupakan sumber tenaga yang paling utama. Kita bergantung sepenuhnya dekat matahari ni. Okay, matahari ni dia akan membekalkan kita tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Okay. Tenaga cahaya ni, contoh, nampak tak gambar bumi dekat sini? Okay. Gambar bumi dekat sini, bila kita waktu siang, kan terang, seterang-terangnya kat dunia kan? Okay. Sebab kenapa? Oleh matahari. Okay. Kalau nanti kita dah masuk tajuk yang belakang-belakang bulan semua tu, cikgu akan terangkan lebih lanjut. Macam mana waktu siang dan juga waktu malam, kita dapat ada cahaya disebabkan matahari. Okay. Tu cikgu ulas nanti. Tapi untuk tajuk ni awak kena tahu matahari ni sangat penting. Okay. Kenapa? Tadi cikgu cakap dah. Untuk
membekalkan kita tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Alright. Okay. Okay, dekat sini ialah 8 sumber tenaga cikgu cakap tadi. Matahari, angin, bateri, nuklear, bahan api fosil, biogesim, ombak dan air. Okay. Untuk kamu mudah mengingat yang ke-8 sumber tenaga ni yang kamu harus wajib hafal, cikgu sediakan formula kat tepi ni. Nampak yang warna merah ni? Okay, ni adalah untuk membantu kamu untuk ingat. So, cikgu sediakan akronim dekat sini. Okay, ingat. Mamat and Olaf angkat bateri api nak buat makanan. Okay, boleh tengok dekat sini. Kamu boleh hafal. So, bila nak jawab soalan lepas ni, kamu just ingat formula ni je. So, senang kamu nak senaraikan. Okay? Okay, cikgu akan pergi satu-satu untuk memudahkan lagi kamu untuk faham. Okay, yang pertama, sumber tenaga angin. Okay. Angin ni sangat diperlukan kerana dia akan membekalkan tenaga untuk menggerakkan kapal-kapal yang tak menggunakan enjin. Okay, sebagai contoh, kapal layar. Tengok gambar ni. Kapal layar, dia tak gunakan enjin macam cruise ke kapal-kapal bot yang lain. So, untuk membolehkan dia bergerak, dia perlukan tenaga daripada angin. Okay, dia perlukan angin tu untuk dia tolak kapal layar ni. And then, untuk kincir angin juga, okay, rumah kincir angin ni, dia memerlukan angin untuk gerakkan kincir angin ni. Okay, dan membekalkan dia tenaga elektrik. Dekat Malaysia, tak ada banyak sangat. Tapi kalau luar negara, okay, dia menggunakan kincir angin ni untuk membekalkan tenaga elektrik. Maksudnya bila kincir angin ni bergerak laju, lagi banyak tenaga elektrik yang dapat. So dia memerlukan angin untuk pusing benda ni. Okay, faham Okay, yang kedua, ombak. Okay, ombak ni, sumber tenaga ombak ni membekalkan tenaga untuk menjana elektrik. Okay, macam mana tu cikgu? Okay, nampak gambar kat tepi ni. Okay. Gambar situasi ini ialah di Empangan. Okay, sebagai contoh kalau kat Malaysia cikgu bagi satu, Empangan, Tasik Kenyir. Okay, contoh kat Kuala Terengganu, kat Terengganu. Okay, bila ada ombak dan juga nombor 4 ni air, okay, bila ombak dan air ni sampai dekat Empangan ni, dia akan lalu dekat sini, turbin yang gerak-gerak ni, okay, motor kat sini, okay, dia akan bertukar kepada tenaga elektrik, akan membekalkan elektrik kepada dekat kawasan tersebut. So, pentingnya sumber tenaga daripada ombak dan air kerana nak menggerakkan turbin dan menjana elektrik. Okey. Ini hanya akan ada di kawasan yang orang kata di laut, di tebing-tebing itulah sebab kita nak ada ombak dan air. Okey. Seterusnya matahari. Okay, macam tadi sumber tenaga matahari ialah paling utama kan. Okay, matahari membekalkan tenaga cahaya dan haba. Okay, sebagai contoh kat Malaysia ni, awak pernah dengar tak tenaga solar? Okay, untuk orang-orang yang berada yang lebih mampu nak ada solar ni, dekat rumah dia akan pasang solar. Okay, kat bumbung tu ada solar. So, bila waktu tengah hari, bila ada matahari, akan membekalkan tenaga haba dekat solar tu dan akan menjana elektrik. Kiranya lebih jimat. Kiranya dia pasang elektrik guna tenaga solar. Okay, seterusnya untuk biogesim. Biogesim ni awak kena ingat bila biogesim berkaitan dengan bahan organik. Okay, sumber tenaga ni datang dari kayu dan sisa kayu, tanaman-tanaman yang dah awak tak guna dan juga tinja haiwan. Tinja haiwan ni ialah macam najis haiwan lah. Yang dah kering semua tu. Okay. Sumber tenaga ni akan kita akan dapat apabila kita bakar semua benda ni. Okay. Okay, seterusnya bahan api fosil. Bahan api fosil macam tengok dalam gambar ni, kereta. Macam mana kita nak gerakkan kereta? Kita ada minyak kan, petroleum. Okay, so macam ni lah bahan api fosil membekalkan tenaga elektrik kepada kereta, petroleum. Okay, dapat senang je. Untuk makanan, kita ingat manusia dan haiwan, kita memerlukan makanan untuk kita buat kerja kita seharian. Kalau kita tak ada makanan, kita penat, betul tak? Okay, so makanan ni diperlukan oleh manusia dan juga haiwan. Okay, seterusnya nuklear. Okay, nuklear ni dia dihasilkan oleh bahan nuklear untuk menjana elektrik. Okay, sama macam gambar ni kalau awak tengok.
Okey. Yang terakhir, bateri. Bateri atau kata lainnya kalau awak nampak perkataan sel-sel elektrik, itu adalah bateri, sel-sel kering elektrik. Okay. So, sumber tenaga bateri yang awak pakai dekat remote control ke, dekat phone, dekat remote TV, awak pakai kan bateri, laptop semua tu untuk membekalkan tenaga dekat sesuatu barang tu. Okay, sebagai contoh, awak nak main kereta control kan, so awak perlukan remote control. Remote control awak kena ada bateri. Ataupun sama macam telefon, awak nak guna telefon, awak kena guna bateri, kalau tak macam dia nak gerak. Kita tak? So ingat macam tu je. So senang saja. Yang ke-8 ni harapnya awak faham. Okay, yang terakhir ni adalah latihan. Awak buat latihan ni, jawab dalam buku S1. Awak boleh baca arahan dekat tepi ni. Okay. Kalau ada apa masalah ataupun tak faham ke apa, boleh WhatsApp teacher. Okay. Okay, terima kasih.